Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kelantani bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada pagi yang mulia ini dapat kita berhimpun di dalam rumah Allah yang tersergam indah ini. Dan lebih-lebih lagi, bukan hanya kita duduk di dalam rumah Allah ini sekadar duduk sahaja, tapi kita duduk di dalam yang disebut oleh baginda Nabi SAW dengan panggilan Raudatul Jannah, yakni dengan maknanya taman-taman syurga. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah." Jika kalian berjalan kemudian kalian ternampak di situ ada riyadul jannah. Riyadu ni maknanya taman. Jannah maknanya syurga. Riyadul jannah maknanya taman-taman syurga. Kamu jalan-jalan, nampak di sana ada taman-taman syurga. Maka kata Nabi, farta'u, singgahlah, nikmatilah taman syurga tersebut. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Apa yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga? Kok mana pula ada syurga kat dunia ni? Selalu mana kata kita faham syurga ni akhirat nanti lah. Tapi Nabi kata dunia ni kamu jalan, kamu nampak taman syurga, singgah, Nabi kata. Jadi sahabat tanya, mujur sahabat tanya. Kalau sahabat tak tanya, kita pun tak tahu. Sahabat tanya dah taman syurga macam mana? Kat dunia ada dah taman syurga, atau taman syurga akhirat lah. Nabi kata yang dimaksudkan dengan taman syurga hilaku zikri. Hilaku zikri ni, hilaku maknanya perhimpunan, zikri zikir, perhimpunan zikir, majlis zikir. Majlis zikir pula kata ulama' dua makna dia. Pertama, makna majlis zikir ialah majlis yang dalam majlis tu ada zikir kepada Allah. Tak kiralah zikir apa pun, zikir tahlil la ilaha illallah ke, subhanallah ke, apa ke, tak kiralah. Janji majlis zikir macam majlis ahli tarekat ke dan sebagainya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kata Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad, makna hilaku zikri, majlis zikir itu juga dengan makna majlis yang mengingatkan kita kepada Allah,
Rasulullah ataupun Islam. Kerana perkataan zikir tu asalnya zal, kaf, ra. Baris atas tiga-tiga, zakara. Zakara tu maknanya ingat. Sebab itulah tazkirah yang biasa masjid surau buat, tazkirah tu diambil daripada perkataan zakara tu lah. Jadi tazkirah artinya ingat, mengingatkan. Jadi zikir tu ingat. Jadi bila sebut zikrullah, ingat kepada Allah. Jadi majlis zikir ialah majlis yang mengingatkan kita kepada Allah. Samalah apa yang kita buat pada pagi ni, inilah dikira juga sebagai majlis zikir, kerana majlis ini mengingatkan kita pada Allah, mengingatkan kita pada Rasulullah, dan mengingatkan kita kepada Islam, agama kita. Moga-moga di dunia ini Allah sudah izinkan kita berada di dalam taman-taman syurga. Ini taman syurga lah ni, taman syurga. Majlis kita pada pagi ini, saya nak bawa pada ayah-ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, bahawa biar kita rasa besar, kita rasa hebat, kita rasa syukur yang teramat kerana kita boleh hadir di majlis ni. Kerana majlis pada pagi ni, walaupun mungkin ruangnya kecil, orangnya pun tak begitu ramai, tapi majlis yang ada pada pagi ni, sekarang ni, lebih hebat daripada majlis perhimpunan raja-raja, sultan-sultan di istana negara. Lebih hebat daripada majlis wakil-wakil rakyat di dalam Dewan Parlimen. Sebab apa saya kata hebat? Sebab perhimpunan ahli parlimen di Dewan Rakyat tidak ada hadisnya, tidak ada ayat Qurannya. Perhimpunan raja-raja, sultan-sultan di dalam istana negara tidak ada hadisnya. Tetapi perhimpunan atas majlis ilmu ada hadis, ada dalil. Dan malah bukan setakat hadis, Nabi sebut ini adalah taman-taman syurga. Maka harap kita di dunia Allah dah izinkan duduk di dalam taman syurga Allah. Hadirnya kita pagi ni atas izin Allah. Allah izinkan kita duduk dalam taman syurga di dunia. Harap-harapnya nanti di hari akhirat kelak Allah izinkan kita berada di dalam syurganya yang sebenar, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Selu amin. Amin. Ingat tak nak syurga? Nak syurga kan? Nak. Ceramah saya ni santai je, jangan stres sangat. Santai je, kan? Lama mana ceramah ni? Pukul 2. Lebih kurang lah. Saya tengok kalau kepala tegak lagi, saya teruskan. Tapi kalau kepala dah semakin sengit, saya berhentilah. Jadi kalau nak berhenti awal, sengit kepala cepat sikit. Baik. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita pada pagi ini masih lagi bernafas dan bernyawa, dan boleh pula lagi mentaati perintah Allah serta menambah-nambahkan pahala amal kita. Dan seterusnya ucapan jutaan ribuan terima kasih juga dan permohonan maaf juga kepada pengasas ataupun mudir sekolah, Encik Ismail kita, kerana ketidakdapat hadiran saya pada minggu yang lepas. Alhamdulillah Allah kurniakan anak yang kedua, jadi tak dapatlah bersama sebab kena uruskan urusan di hospital, dan alhamdulillah digantikan dengan hari ini. Itu yang kata wa makarullah wa makarullah wa huwa khairul makirin. Kita merancang, Allah juga merancang, dan sebaik-baik perancang itu ialah Allah. Kita rancang je nak datang minggu lepas, tapi dah Allah rancang kata minggu ni. Jadi kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kepada semua para asatizah, alim-alim ulama, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Saya pagi ni tidaklah diberi tajuk untuk menyampaikan apa. Kan? Jadi kita tanya, kata urus setia, tajuk bebas Ustaz. Jadi tajuk kita pagi ni bebas. Jadi tajuk bebas. Jadi maknanya kita hurai apa tu bebas. Sebab dah tajuk dia bebas. Baik, insya-Allah.
Jadi apa yang saya nak bawa pada pagi ni ialah saya cedok atau nakal. Sebab saya orang pondok, mengaji pondok. Pondok ni dia tak boleh kalau mengajar tu tanpa kitab. Sebab kita taklim, ilmu di kitab bukan di kepala. Jadi apa-apa pun rujukan mesti kitab, supaya apa yang disampaikan tu bertepatan betul. Tidak direka-reka lah. Jadi saya nakal ambil untuk hurai pada pagi ni, saya ambil daripada kitab Al-Jauharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub. Pernah dengar nama kitab ni? Pernah? Oh, biasa ngaji lah. Okey lah. Kitab ni karangan Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, ulama Kelantan, tapi dah tak ada, meninggal lama dah. Dan kitab ni adalah salah satu kitab tasawuf. Untuk makluman kita bersama, bagi kita yang menuntut ilmu mengaji ni, kita kena faham pengajian ni dia tak dapat tidak sebelum kita meninggal dunia. Meninggal tu pasti dah, corona tak corona meninggal juga. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tapi yang kita nak pastikan, sebelum kita mati kita kena mengaji. Mengaji tak banyak mana pun, 3 subjek saja. Bukan macam SPM kat sampai 8, 10 subjek. Ni dah 3 subjek ni. Dan bukan syarat juga kena alim. Tak alim tak apa. Biar ngaji kat 10 tahun tapi tang tu juga, tak gimana pun, tak faham-faham juga, tak apa. Yang penting yang disuruh mengaji. Sebab dalam hadis Nabi kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Apa maknanya? Talabul ilmi, tolak tu maknanya tuntut. Talabul ilmi, tuntutlah ilmu, faridah. Apa makna faridah? Faridah artinya fardun. Fardun maknanya wajib hukumnya. Apa makna wajib? Ma yusabu ala fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikuhu. Makna wajib, buat dapat pahala, meninggalkannya boleh dosa. Itu makna wajib. Ini banyak-banyak masyarakat kita terlepas pandang perkara ni. Dia hanya beramal tapi tidak berilmu. Akhirnya amalnya tidak diluruskan dengan ilmu. Akhirnya amalnya salah. Bila amalnya salah, amalnya tidak dikira. Ada orang nanti di hari kiamat, dia nak bawa amalan sembahyangnya, rupanya satu habuk pun tak sah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang sembahyang mandi wajibnya tak betul. Bila mandi wajib tak betul, selagi tak disucikan mandi wajib tu, tak terangkat hadas. Bila tak terangkat hadas, setiap kali dia sembahyang tak sah. Kadang-kadang bukan pasal mandi wajib, ambil uduk tak kena. Saya bagi contoh mudah. Bila kita ambil uduk, kita nak sapu air ke tangan, kita suka lipat, betul tak? Bila kita lipat tangan tanpa kita sedar, rupanya air tak kena di bahagian sini. Sedangkan wajib mengambil wuduk itu ikut mazhab kita Imam Syafi'i, kena lebihkan lebih sikit daripada siku. Sebab tu kena seng-seng tangan tinggi. Lebihkan lebih kurang 4 jari lebih daripada siku, supaya bila lebih baru dia kena semua. Tapi ni kita buat nak cepat-cepat pula, pok kita pergi lipat. Bila lipat, buka-buka, sini kering. Bila sini kering, maknanya wuduk tak sempurna. Bila wuduk tak sempurna, sembahyang tak sah. Biar lama mana pun, kat 80 tahun sembahyang macam tu. Akhirnya balik jumpa Allah, Allah kata mu tak ada sembahyang. Nak buat macam mana? Sebab tu apa yang saya nak maksudkan di sini, betapa pentingnya ilmu. Betul. Ada orang di antara kita yang mampu buat sekolah agama dan sebagainya, kita support. Kerana dia telah membuat satu kilang ilmu. Kita nak buat, kita tak mampu, tapi ada orang buat, kita tolong, kita support. Kerana ini kepentingan. Lagi banyak sekolah-sekolah agama di kampung kita, di tempat kita, lagi besarlah rahmat Allah turun. Dia nak tengok tempat tu Allah reda tak reda, tempat tu Allah berkat tak berkat. Kita tengok banyak tempat taat ke banyak tempat maksiat. Kalau banyak tempat taat, insya-Allah kawasan kita kawasan di bawah kawasan rahmat Allah, lindungan Allah. Tapi kalau tempat tu banyak tempat maksiat, kedai tikar nombor ekor 4 biji, nak contoh. Lepas tu ada pula 7-Eleven jual arak pula situ. Jadi kalau tempat maksiat lagi banyak daripada tempat taat, ketahuilah sungguh akan diturunkan bala di situ.
Antara bala, kita duk sangka kita salah faham. Kita duk faham bala ni rumah terbakar, tu bukan bala. COVID-19 tu bukan bala. Anak mati bukan bala tu. Tu bukan bala. Baik mati. Tu benda tu nak jatuh pun bukan bala tu. Tapi itu dipanggil ujian. Dia panggil ujian. Ataupun bahasa Arab panggil musibah. Ujian kepada orang beriman. Allah hantar ujian. Ujian ni macam exam anak-anak kita kat sekolah tu lah. Di-examkan dia, diujikan dia. Kalau lulus, boleh boleh teruskan lagi naik sekolah lain pula kan. Kalau gagal, kena ulang situ ataupun gagal situ, sama ke? Walaupun kita dah habis sekolah dah, tapi ujian di sisi Allah masih lagi ada. Malah bertubi-tubi. Yang lulus ujian, alhamdulillah. Yang gagal ujian, na'udzubillah. Jadi itu ujian, itu bukan bala. Tapi bala yang sebenar, dalam pengertian bala yang sebenar, ialah bila kita mampu melakukan taat tapi kita tak boleh buat taat, ataupun kita tak buat taat. Itu baru bala. Macam mana bala? Masjid sebelah rumah, kan jauh mana, kat 4 langkah kaki masuk dah dalam masjid, tapi dia tak boleh datang masjid. Tu bala sebenarnya. Nak tahu bala kat tempat kita, masjid besar, sahnya sedikit saja. Ada saya pergi semayang, ni kan tempoh apa nama corona punya ni, PKP ni, ada SOP. Jadi semayang jarak-jarak. Saya kata dalam semayang jarak pun tak penuh sampai belakang. Kalau semayang rapat, agak macam mana lopong ni. Dia kata habis tu kalau nak buat nak bagi nampak penuh, macam mana nak buat? Jangan buat jarak 1 meter, jarak 10 meter tu pun baru penuh sampai belakang. Nak ceritanya itulah bala. Penduduk keliling orang Islam, tapi bila hadir ke rumah Allah sedikit saja. Itu bala sebenarnya. Itu sebenarnya bala. Kita tak dapat mengikut perintah Allah. Itu bala sebenarnya. Sedangkan dari segi kesihatan mampu, umur pun muda lagi, badan elok, boleh gagah, panjat bukit boleh. Orang buat camp apa, naik pergi Ulu Licin lah, naik pergi apa nama ni, pergi mandi air sungai terjun, boleh gagah pergi. Tangga masjid 2 anak tangga je tak boleh pergi, tak boleh panjat. Itulah bala sebenarnya. Pergi gym kat main tu, badan sadar. Ibu-ibu tahu apa tu badan sadar tu boleh? Badan ketul-ketul. Sadar ni sejarah dia, perkataan asal dia besar bodoh, tu sebenarnya. Disingkatkan jadi sadar. Betul ni. Macam tak percaya. Betul. Sebenarnya sadar tu besar bodoh, ni bahasa orang KL. Maknanya badan dia besar sungguh. Ketul-ketul lah. Badan besar je tak jadi. Kalau selimut tak boleh nak angkat untuk semayang subuh. Betul tak? Badan tak angkat besi berapa kilo angkat? Kat 10 kilo angkat, huak angkat. Dan waktu subuh selimut tu tak ada kilo pun, tak boleh angkat selimut. Dan itu bukan muslimin. Itu bukan muslimat, tu muslimut nama dia. Sebab apa? Selimut dia tak boleh angkat. Itulah bala yang sebenar. Biar kita faham. Jadi yang kita nak kena hidup atas muka bumi ni, kan lama mana kita nak kena mengaji 3 ilmu saja, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Lain tu tak wajib untuk fardu ain. Fardu ain yang kita selalu dengar duk sebut fardu ain. Orang tanya pergi ngaji apa ni? Ngaji fardu ain kata. Apa dia fardu ain? Fardu ain tu tauhid, fiqh, tasawuf. 3 ni kena mengaji sebelum mati. Mati tak boleh ngaji dah. Tak faham tak apa, tak alim tak apa, tak pandai tak apa, yang penting pergi mengaji. Bila orang buat majlis ilmu, dia hadir untuk 3 ilmu ni. Bila dia hadir, dia dah termasuk sebagai ahlul ilmi, ahli ilmu. Walaupun tak alim, tapi dah masuk geng orang mengaji. Okey dah? Ni dia tauhid, fiqh, tasawuf. Okey, saya cerita ringkas-ringkas lah sebagai mukadimah sekolah kita ni pun, dan kepentingan pengajian ni, supaya biar kita nampak orang kampung, kita nampak
bahawa pentingnya pengajian agama. Sebab selama ni kita nampak pengajian sains matematik tu je yang penting. Ada agama terpinggir. Minta maaf cakap, kadang-kadang agama ni jalan pilihan terakhir. Saya pun ada sekolah tahfiz tu kat dalam Batu Hampar, sekolah Ustaz Siddiq Noh. Saya sebagai timbalan saja, pembantu. Tapi kita lah urus pendaftaran. Rata-rata lah, nak kata semua tak juga, tapi rata-rata, kebanyakan, hampir 80 ke 90% yang datang mendaftar tu sebab anak bermasalah. Dia datang tu geleng pala tak sudah dah. Kita tanya, awak ni kuatnya geleng pala? Macam mana tak geleng Ustaz? Anak saya teruk dah Ustaz. Nak suruh hantar ngaji sekolah bahasaan, dia lari kan? Dia main motor jenis jimat tayar punya motor. Tahu jimat tayar? Dia angkat tayar depan, dia pakai tayar belakang. Bila ayah dia marah, ayah dia tanya, inilah jimat lah, tak payah tukar tayar depan elok lagi, tak guna, pakai tayar belakang. Nampak? Jadi habis dah rosak gitu, lah kali nak hantar mana? Ni hantar sekolah ustaz, sekolah tahfiz lah. Jadi sekolah agama macam ni ibarat lah, bukan saya kata, ibarat orang kita buat macam tong sampah. Faham? Tong sampah, sisa tak boleh pakai, tak boleh makan, buang dalam tu. Tak boleh pergi apa dah, hantar sini kan? Tak boleh, tak terbentuk dah sekolah kebangsaan, mengaji tak mahu dah, matematik tak kerti, sains apa pun tak kerti. Tak payah soalan susah, tanya 1 + 1 pun tak kerti jawab dah. Hantar sekolah agama, hantar sekolah tahfiz. Lepas tu bila perangai budak-budak sekolah agama, perangai tak elok, mula orang kutuk. Ni tengok budak-budak sekolah agama, tengok perangai tak seronok. Dah yang masuk tu pun macam tu, dah macam nak buat. Tapi inilah sebab tu saya kata, kalau macam inilah pemikiran kita tuan-tuan, saya nak tanya, pintu syurga mana nak buka untuk kita? Kalau kita letakkan Islam tu paling rendah, letak di bawah tapak kaki Islam, Islam ni jalan akhir, lepas tu nak masuk syurga Allah, pintu syurga mana nak buka? Bidadari mana terhegeh-hegeh nak ke kita kalau macam tu? Kalau tu syurga ni barang mahal. Bila barang mahal, pengorbanan tinggi. Patutnya anak yang cerdik pandai lah kita hantar tahfiz, supaya ayat Quran mudah masuk dalam kepala dia, hadis mudah masuk dalam kepala dia. Bila dia besar esok, dia jadi ulama yang akan pertahankan agama dengan hujah-hujah yang kukuh. Barulah jatuh hujah-hujah musuh, nak hujah-hujah kafir, hujah-hujah munafik. Ni dak nak hafal inna atoina pun sangkut. Inna atoi duduk situ. Jadi payah dah. Yang masuk macam-macam, betul tak? Ni sebab apa? Mentaliti masyarakat kita. Saya ambil contoh sakit. Kita kena penyakit. Bila kita kena penyakit, kita pergi jumpa siapa dulu? Buat appointment dengan doktor lah. Tak main doktor biasa, doktor pakar. Pergi habis hospital kerajaan, pergi swasta, pergi duit habis banyak kat 15,000 habis. Ubat sana, ubat sini, operate sana, operate sini, cocok sana, cocok sini, masuk wire sana, wire sini. Last sekali doktor kata tak boleh. Pak Cik, cuba ikhtiar perubatan kampung, ubat tradisional, nak rawatan Islam ke. Barulah nak balik kampung, cari pula Tok Bomoh. Lagi banyak asap kemenyan, lagi power dia kata. 14 negeri dalam Malaysia, 14 bomoh dia jumpa. Yang terakhir Siam. Pergi habis, masuk habis kat Siam. Pergi jumpa Tok Bomoh sebab penyakit ni sakit. Lah kali tak jadi apa gak. Hospital tadi habis kat 15,000, dengan bomoh habis kat 20,000. Dah berapa habis dah? Kat 35,000 habis duit nak ubat ni pasal. Lah kali perubatan moden tak jadi apa, perubatan tradisional pun tak jadi apa. Lah kali dia pergi mana? Dia pergi masjid lah kan? Masjid sini apa? Pancur. Masjid Pancur pergi. Cari siapa? Cari Tok Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok Imam. Tok Imam. Sampai tak kenal Tok Imam dah masjid tak nak pergi. Kali ginilah Imam, minta nanti lepas habis mayang isyak, boleh tak buat solat hajat? Sebab saya ni sakit dekat 5 tahun dah sakit ni.
Jadi buat solat hajat, minta Allah sembuhkan sakit saya. Saya jawab, ini orang kurang ajar dan biadab dengan Tuhannya. Siapa saya kata biadab? Nah, masa mu sakit susah, mu tak cari Tuhan, tak cari Allah, mu cari makhluk dulu. Cari doktor sana, doktor sini, lepas tu cari pula tok bomoh. Bila manusia tak boleh pakai, baru mu nak cari Tuhan. Mana mu letak Tuhan ni last kali. Lepas tu mu nak Tuhan pandang ke kamu. Nak pandang macam mana? Mu pandang Tuhan pun last kali. Betul tak saya kata? Islam tu kita letak last kali, pilihan terakhir, baru nak pakai jalan Islam. Bila jalan lain tak boleh pakai, baru pakai jalan agama. Dan di mana kedudukan kita meletakkan agama Allah? Sedangkan patutnya Islam, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih, kata Nabi. Islam itu paling atas dan tidak ada siapa yang lebih atas daripada Islam. Maksudnya Islam lah yang didahulukan. Dalam apa saja kita buat, Islam diutamakan. Tapi kita hari ini mendahulukan bab duniawi kita dulu. Nak anak cemerlang jadi engineer dulu, doktor dulu, peguam dulu, bab agama lantak lintang bukang. Betul tak? Bila kita tanya kenapa tak hantar anak sekolah tahfiz, saya bukan nak anak saya jadi ustaz, dia kata. Habis tu nak jadi anak jadi apa? Saya nak anak saya jadi saintis. Saya nak anak saya jadi doktor. Tahu dah, dah tu doktor mana? Doktor kafir. Bagi orang yang mungkin first time dengar kuliah saya ni, mungkin terkejut lah. Dia kata cengeng ustaz ni. Memang macam ni kan? Lagi-lagi kalau perut tengah lapar kan? Tapi memang kita nak bagi penegasan supaya kita sedar. Bab kata guru kami, macam mana nak kejap kayu kalau pakunya tak kuat? Jadi kena masuk paku, baru kayu tu kejap kuat. Jadi nak masuk paku boleh ke ketuk slow-slow? Kita ambil sudu, ketuk ting ting, bila nak masuk? Sampai kiamat tak masuk lagi. Nampak? Jadi bila nak masuk gitu, kena ketuk kuat ke pelan? Kuat, hayun tinggi-tinggi, tong. Dalam hayun kuat pun tak masuk lagi, baru masuk sikit. Hayun lagi 2-3 kali hayun, baru masuk. Gitu juga untuk pasak keimanan, keyakinan pada Allah dalam hati masyarakat yang semakin lara dengan Allah, lara dengan agama, jahil dalam bab agama, kena pasaknya kena kuat. Barulah dipegang kemah, kejap kemah, barulah masyarakat kita teguh dan yakin terhadap agama. Bila teguh dan yakin terhadap agama, barulah rahmat Allah turun. Kan? Dia begitu. Jadi biar kita nak nampak bahawa pentingnya kita meletakkan Islam di hadapan sekali. Sebab itulah hikmah sembahyang kita muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Sembahyang ni artinya dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Apa makna ni? Maknanya mulakan dengan takbir. Apa makna takbir? Makna takbir membesarkan Allah. Sembahyang ni cerminan bagi kehidupan. Nak tengok hidup seseorang itu, tengok solat dia. Kalau solat dia elok, maknanya hidupnya pun elok, tenang. Kalau solatnya kelang kabut, hidupnya kompong kelang kabut. Kalau solat langsung tak ada, hidup dia tu lagi merapu, lagi tak tentu hala jadi. Tak tinggi lah, Tengok solat je. Jadi kalau nak betulkan hidup, betulkan solat. Jadi sebab tu dinamakan solat, dimulakan dengan takbir. Maknanya siapa yang hidupnya mula dengan takbir, membesarkan Allah dalam hidupnya, baru muhtatamatun bitaslimi, baru hujung solat nanti jumpa salam, baru hujung kepada hidupnya akan jumpa salam. Apa makna salam? Makna salam ialah selamat. Sebab tu hikmah dalam sembahyang, salam kita 2 kali, salam kanan, salam kiri. Itu nak menunjukkan bahawa keselamatan yang kita nak ialah 2. Yang pertama selamat di dunia, yang kedua selamat di akhirat. Tapi mula dengan apa? Takbir. Apa makna takbir? Membesarkan Allah. Apa maksud membesarkan Allah? Mendahulukan Allah dalam segala hal. Buatlah apa pun. Tak salah mu nak jadi engineer, nak jadi doktor, nak jadi peguam, tapi dahulukan majlis ilmu agama dulu. Kita terapkan pada anak kita, tak salah. Tengok dalam video orang hantar kat WhatsApp.
ada seorang anggota polis, sekarang jawatan tinggi, dia jadi pilot juru terbang bahagian polis punya udara. Hebat dia. Dia ada 2 PhD. Satu PhD dalam bidang mechanical engineering, satu lagi PhD dalam bidang Quran. Rupa-rupanya dia ni bekas pelajar tahfiz, hafal 30 juzuk dalam kepala. Jadi siapa kata pula mengaji agama ni tak ada masa depan? Banyak orang fikir gitu. Kita telah disesatkan atau telah didoktrinkan oleh barat lanatullah bahawa mengaji agama tak ada masa depan. Nah, saya mula-mula dulu masuk pondok, ada makcik tanya. Nah, dia kata lama tak nampak, pergi mana? Saya kata saya ngaji pondok, saya asal Selangor. Nah, bila balik rumah mak terjumpa makcik tu tanya, lama tak nampak kat rumah ni? Selalu ada di sini. Oh tak, saya sekarang duduk di Perak mengaji pondok. Oh, ngaji pondok ni tu. Pondok apa ni? Pondok bah ke pondok apa ni? Dia nak pelikih tu. Kata pondok mengaji ni lah, kitab-kitab ni. Oh, ngaji kitab. Dah besar nak jadi apa, dia tanya. Tu dia nak pelikih tu. Dia tanya dah besar nak jadi apa. Saya kata dah besar makin besar lah. Takkan dah besar makin kecil. Dia nak buat bodoh, kita jawab pun bodoh tak? Lepas tu dia tanya pula, nanti besar makan apa? Kita jawab makan nasi lah bodoh. Tapi bodoh tu slow lah kan? Sakit hati pula dia. Takkan makan pasir, takkan makan seru. Saya nak bagi analogi yang logik kepada kita semua. No, orang yang buat jahat, curi motor orang, rompak orang, bunuh orang, zina, kena tangkap dek polis, masuk dalam penjara. Saya ada kuliah di penjara Tapah. Nak masuk dalam penjara. Masuk dalam penjara tu, banduan-banduan dalam penjara tu buat salah, jahat masa duduk kat luar. Lepas tu kena tangkap. Bila kena tangkap, adakah Allah sekat rezeki dia? Dia duduk dalam tu makan nasi ke makan besi penjara? Kan dikekah besi tu. Nak makan nasi tak? Padahal buat jahat tak? Buat salah, dosa. Dalam buat jahat, buat salah, Allah bagi nasi. Dan kalau kita yang ngaji Quran, hafal Quran, mengaji beragama, takkan Allah tak jamin rezeki? Logik sikit akal. Tapi sebab kita kena bohong dengan setan iblis, kena tipu dengan barat kafir, ngaji agama, tak ada masa depan. Ditanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, pengarang kitab Anak Kunci Syurga. Zaman dia ratus tahun dah meninggalkan kita. Zaman dia lagi sudah orang petikai mengaji agama. Jadi ada orang tanya pada dia, budak-budak ngaji sekolah agama, ngaji tahfiz, ngaji pondok ni, masa depan nanti makan apa? Syekh Abdul Qadir jawab, makan buah-buahan di syurga. Sebab makna masa depan bukan 10 tahun lagi, bukan 50 tahun lagi, tapi makna masa depan tu akhirat. Walaupun dunia dia mungkin susah, akhirat dia senang. Apa guna kalau dunia ni senang, akhirat susah? Sebab yang kekal abadi akhirat, bukan dunia. Dunia sementara. Sebab kata guru kami, pejam celik, pejam tak celik-celik. Jadi dalam kuliah jangan pejam, takut tak celik. Aduh. Jadi biar pembukaan ni saya nak biar kita nampak pentingnya belajar agama. Kalau ada silap-silap kita yang dulu, taubat je lah, istighfar pada Allah, betulkan balik, biar kita nampak agama kita. Sebab apa? Mutaakhirin ini, zaman kita hari ni, orang tak pedulikan agama. Bila orang tak pedulikan agama, ditambah pula dengan puak-puak kafir yang anti-Islam, tambah lagi lauk. Sedap dia bantai agama kita. Kat Facebook tengok orang hina Islam, berlambat-lambat, macam tak ada takut. Zaman dulu kita tak jumpa. Zaman dulu lara gak tuan-tuan. Zaman Piramli tak lara, pakai baju kebaya saja, tudung pun tak pakai lagi zaman tu. Tapi walaupun lara begitu, tak dengar lagi orang menghina Islam. Hari ni dalam pakai tudung hina Islam. Sebab dia hanya tudung kepala tapi tidak tudung imannya. Kita dijajah 446 tahun. Dari tahun 1511 Portugis masuk, sampailah 1957 kita merdeka. Tolak-tolak kalkulator, 446 tahun. Bukan sikit-sikit, kita merdeka baru 63 tahun, 100 pun tak sampai lagi.
Tapi nenek moyang kita dulu-dulu dijajah 446 tahun. 100 tahun satu kurun. Nah, 4 kurun, 4 generasi. Nah, tapi waktu tu 446 tahun kita tak pernah dengar lagi orang Melayu Islam jadi Kristian, tak ada. Jadi tali barut ada, tapi agama tak tukar. Hari ni bukan setakat jadi tali barut, tukar agama siap. Di Kuala Lumpur sudah ada gereja Melayu. Singapura lagi tak payah cakap. Mahasiswa budak-budak U pakai rantai salib, nama Melayu. Indonesia lagi dahsyat. Dalam satu rumah macam-macam agama ada. Sebab apa? Nah, sebab zaman dulu ulama hidup mempertahankan akidah umat. Hari ini ulama pun terkena fitnah. Ada di kalangan ulama yang sibuk mengejar duniawinya, mengejar populariti, mengejar duit keuntungan pengajian dia. Habis. Hari ni ada sampai minta mengajar kami di pondok kami dalam tu. Kalau bila-bila boleh dah datang. Pondok kami kat dalam. Celah-celah pokok hutan kelapa sawit. Kami nak panggil satu orang ustaz, nak panggil ceramah jemputan. Yalah, asyik-asyik muka kami je pelajar pondok boring juga, asyik tengok muka sama je. Kali nak panggil lah ustaz dua. Ustaz famous juga ni, saya sebut nama semua kenal. Tapi kita tak sebut, kita nak ambil teladan saja daripada kisah. Jadi telefon lah, saya telefon. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Dia pun kenal kita ke? Ustaz, kenapa tak? Ni nak jemput ustaz lah, datang pondok kami ni. Nak buat ceramah jemputan gini lah. Boleh nanti anda tengok tarikh mana kosong. Tak apalah, nanti ustaz ada tarikh kosong, ustaz maklum saya lah. Baik-baik. Bila nak letak ni, Ustaz, ada apa? Tak, ni lah nak bagi tahu je lah, biasa-biasanya orang panggil saya ni dalam 2 Ustaz. Dia kata dalam 2 apa? 2 ringgit ke apa? Dia tanya. Apalah 2 ringgit Ustaz? 2,000. Pondok kami tu dalam hutan. Kalau panggil orang kampung datang ada kat 20 orang. Kalau seorang orang kampung derma RM1 baru RM20. Nak bayar macam mana 2,000 ke dia? Nak jual kubah. Nak bayar ke dia 2,000 minta. Last sekali, tapi saya tak cakap lah macam tu. Saya kata, kalau macam tu ustaz minta maaf lah ustaz, kita batal lah, tak jadilah. Awak? Dia tanya, ustaz tak ada duit ke? Bukan tak ada duit, kami mesyuarat ahli jawatan kuasa hari tu, bincang-bincang nak bagi kat ustaz 5,000. Dan ustaz minta 2,000, tak kena syarat lah. Padan muka dia. Ni ada saya cakap, sebab tu umat tak hidup dengan agama. Sebab ahli agama pun sibuk dengan dunia kan? Sibuk nak cari untung dunia, bukan lagi untung akhirat. Sebab tu kita sekarang berada di zaman fitnah. Fitnah bukan setakat masuk ke orang awam, sampai ke alim ulama pun fitnah ni menjalar. Sebab tu kita kena berhati-hati. Kata Nabi pesan bagi kita umat akhir zaman, nak pegang Islam ni macam pegang bara api. Letak bara api kat tangan, boleh kita genggam gini? Tak boleh. Pegang lepas. Macam itulah kita pegang Islam di akhir zaman ni. Nak pegang sungguh-sungguh, Allah. Kan? Kita mula dulu tak rajin datang kuliah. Sekarang ni dengar apa? Ada buat kuliah dekat sekolah gini-gini, kita pun pagi-pagi siap-siap pakai tudung. Setting tudung saja habis 4 cermin. Kita tahu orang perempuan, sebab kita pun ada orang perempuan tak? Cermin dalam bilik 1, cermin kat ruang tamu 2, cermin kat kereta 3. Dah sampailah side mirror motor orang pula yang keempat. Dia setting lawa-lawa dah ni nak pergi. Tiba ada jiran dia nampak, gimana Cik Yah? Ni ada orang buat majlis ilmu ni, pengajian, nak pergi dengar lah. Bila pula Cik Yah dah jadi ustazah ni? Tengok, bila buat baik mesti ada orang peli, betul tak? Kita pun silap pergi jawab, janganlah cakap macam tu. Biar api je lah dia cakap. Bila dia kata, bila pula Cik Yah jadi ustazah, cakap amin. Moga-moga jadi ustazah sungguh. Bukan dia doa jadi penyangak. Dia kata, bila pula Cik Yah jadi penyangak, barulah nak marah. Dia kata jadi ustazah, amin lah. Ada tak? Biar dia nak beli, tak dia beli. Tu. Biasalah bila buat benda baik, ada je orang tak puas hati. Macam kita kat lah kan.
Kalau cerita benda baik, siapa nak dengar? Tak ada apa nak dengar. Tapi kalau cerita buat jahat, hoi, buat air dengan cicah roti siap. Dia jiran sebelah datang rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Ayah, ni ada cerita sensasi ni. Duduk. Aku buat air. Nanti dengar dulu. Apa cerita? Ni, Tok Imam. Dah kenapa dengan dia? Dah, aku nampak pagi-pagi dia pergi semayang subuh. Lepas tu, lepas semayang subuh dia ajar Quran pula. Lepas tu dia balik rumah. Lepas tu dia hantar anak dia ngaji sekolah agama. Lepas tu ni cerita apa ni ya weh? Nah, pergi semayang, ngajar Quran, hantar anak, apa cerita, apa bestnya ni? Orang tak nak dengar. Cerita baik orang tak nak dengar. Dia nak mesti ada slack. Tok Imam, awak kahwin satu lagi. Baru dia kata, jap, aku buat air. Betul tak? Ada tak kena. Sedap sembang tu telinga manusia. Lepas tu kita kena betulkan. Janganlah jadi begitu. Tengok kepala tegak je lagi. Boleh lagi ke ni? Okey, saya nak bawa ada satu kisah daripada kitab ni. Tadi tu mukadimah je. Mukadimah saja kat 45 minit. Tak tahulah habis berapa. Nasiblah, siapa suruh panggil. Baik. Dalam cerita ni ada seorang sahabat Nabi namanya Miqdad ibnu Al-Aswad. Tak apa, tak hafal nama tu pun tak apa. Cuma faham jalan cerita. Dia kata ada seorang sahabat Nabi namanya Miqdad ibnu Al-Aswad. Miqdad ibnu Al-Aswad ni dia berjalan-jalan, kemudian dia terjumpa Abu Hurairah. Abu Hurairah ni biasa kita dengar yang meriwayatkan hadis. Dia jumpa Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah kata ke dia. Abu Hurairah kata Nabi pernah bersabda, tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sanah. Maksudnya berfikir sesaat lebih baik daripada ibadat setahun. Dia dengar Abu Hurairah kata, Nabi kata. Tak apalah. Lepas tu Miqdad ni dia pun jalan lagi. Dia terserempak pula dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi. Nama penuh dia Abdullah bin Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ni adik-beradik dengan ayah Rasulullah. Jadi maknanya Abdullah ni adalah sepupu Nabi. Jumpa dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pula kata, Nabi pernah kata, tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sab'ina sanah. Berfikir satu saat lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Okey, saya nak nampakkan balik. Yang tadi, mula-mula tadi Abu Hurairah kata fikir satu saat lebih baik daripada ibadat 1 tahun. Tapi Ibnu Abbas pula kata fikir satu saat lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Nampak macam kontradik. Nampak macam berlaku tanakut. Tanakut ni maksudnya percanggahan. Sebab satu kata lebih baik daripada ibadat 1 tahun, satu lagi kata lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Dua-dua kata Nabi kata. Kemudian dia pun jalan-jalan, dia jumpa Nabi. Dia pun cerita kat Nabi apa yang dia dengar daripada Abu Hurairah dan juga Ibnu Abbas. Maka jawab Nabi, benar mereka berdua. Dua-dua betul. Ibnu Abbas pun betul, Abu Hurairah pun betul. Maka kata Nabi, panggil mereka berdua menghadap aku. Miqdad pun pergi jumpa balik dua orang ni, panggil kerana sebab Nabi panggil. Datang. Bila datangnya Abu Hurairah, Nabi tanya pada Abu Hurairah, apa yang ada dalam fikiran kamu? Maka jawab Abu Hurairah, ada dalam fikiranku ialah tentang kejadian langit dan juga bumi. Maka jawab Nabi, fikiran kamu lebih afdal daripada ibadah 1 tahun. Sebab Abu Hurairah ni, dia setiap kali bangun pagi, dia bukan fikir pasal kerja, bukan fikir pasal sawit, bukan fikir pasal ikan nak ke laut, tapi dia fikir kejadian langit dan bumi. Maka Nabi membacakan satu ayat Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar liulil laayati liulil albab. Yang maksudnya inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya Allah lah yang mencipta langit dan mencipta bumi. Kenapa dalam ayat ni Allah sebut Allah cipta langit, cipta bumi?
Dan yang lain bukan Allah cipta ke? Kenapa Allah tak sebut semua? Kenapa Allah tak sebut cipta kelapa sawit, cipta tanah, cipta batu, cipta besi, cipta... Kalau macam tu dia kata panjang sangatlah Quran tu nanti. Betul. Tapi kenapa Allah sebut dua ni je? Langit dengan bumi. Kenapa tak sebut Allah cipta makhluk? Sebab langit pun memang makhluk dah, bumi pun makhluk dah. Ataupun kenapa Allah tak kata Allah cipta alam? Alam tu dah termasuk dah langit bumi. Tak, tapi Allah sebut Allah cipta langit, cipta bumi. Okey, kita nak nampakkan persoalan ni. Kemudian tinggal ni sekejap, saya bawa persoalan kedua. Ngaji saya ni kena ada imagine. Tinggalkan sekejap persoalan ni. Persoalan kedua pula. Soalan kedua, kita pernah tak dengar orang dulu-dulu, orang kita lah, orang Melayu, orang tua-tua dulu, dia kata mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul? Pun sama macam ayat ni, ada cerita bumi, ada cerita langit. Apa kaitan kedua ni? Kenapa Allah sebut langit, Allah sebut bumi? Itu sudah memadai. Langit tu atas, bumi tu bawah. Dah kita duduk tang mana? Kita duduk tengah-tengah tu. Sebab tu patah orang Melayu dulu kata, mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ertinya, mana bumi yang kamu pijak, itu bumi Allah. Dan mana saja kamu pergi, tetap langit Allah yang kamu junjung. Maknanya kamu sentiasa berada di dalam genggaman kekuasaan Allah. Jadi jangan sombong, jangan jangan rasa hebat. Kamu tak boleh lari daripada Allah. Sebab kamu duduk dalam tu, antara langit dengan bumi. Gimana? Kalau rasa hebat nak lawan Allah, keluar daripada langit Allah. Kalau rasa hebat nak lawan Islam, jangan pijak bumi Allah. Boleh? Tak boleh. Bila tak boleh, ikut sudah. Taat sudah. Jangan cakap banyak kan? Orang nak jalan hudud, dia petikai hukum Allah. Dia kata apa ni, main potong-potong tangan ni. Tilka hududullah, Allah sebut dalam Quran. Ini hukum aku. Ikut sudah. Nah, dalam bab agama ni, logik ke tak logik pemikiran, bila agama sebut, wajib kita yakin dan percaya. Soal logik ke tak logik, tu nombor 2. Nah, bila agama sebut, Quran sebut, hadis sebut, pegang kemah-kemah. Nah, kena dengan pemikiran kita ke tak kena ke, kita tak akan mampu. Sebab kita hanya hamba. Pegang situ. Barulah jadi hamba yang taat. Kemudian lagi Allah kata waqtilafil laili wan nahar. Siang dan malam itu waqtilaf. Waqtilaf maknanya bersilih ganti, bertukar-tukar, silih ganti siang malam. Itu saya nak kata. Kalau rasa hebat sangat, pandai sangat dalam bidang sains, matematik, profesor, doktor, kalau kamu rasa hebat dengan ilmu kamu, kecanggihan teknologi kamu, tolong tahan matahari, jangan bagi naik pagi-pagi, boleh? Panggillah kerajaan besar-besar mana. Jangan panggil kerajaan Malaysia kecil, panggil kerajaan dunia. Amerika, Rusia, Jepun, panggillah yang hebat-hebat, ada alat ketenteraan yang begitu hebat. Tahan matahari, jangan bagi naik. Boleh? Kalau tak boleh, jangan cakap banyak. Bahawa kamu sebenarnya kerdil. Kamu kecil, tak ada apa. Allah hantar ni wabak COVID-19 ni, mata kasar pun tak nampak. Halus kecil. Tak boleh nak detect. Kita scan suhu. Tu suhu, bukan scan COVID. Bukan dia ni, COVID. Ada. Scan suhu. Nak tengok, kita duduk mana-mana tempat kita sebut COVID. Kita pernah tengok COVID. COVID pun tak pernah tengok. Betapa halusnya tentera Allah ni. Tapi walaupun halus, menggoncangkan satu dunia. Sebab tu Allah nak tunjuk, aku tak payah hantar kereta kebal, aku tak payah hantar peluru pandu, aku tak payah hantar yang besar-besar. Aku hantar kecil pun kamu habis jatuh dah. Kalau aku hantar besar, ni bagi ibarat kepada kita. Allah hantar COVID pun kita dah macam ni berlaku, dah pening habis dah. Bayangkan kalau Allah menggoncang dunia, bukit bukau berterbangan jadi debu. Baca dalam suratul Qari'ah. Cerita tentang hari kiamat. Allah campak bukit bukau jadi debu berterbangan. Baru hantar COVID pun habis dah, kepala kita pening. Ini kalau hantar suruh fikir. Li ayatilu ilil albab, kata Allah. Maka segala kejadian ini
supaya kamu termasuk orang-orang yang memikirkan kejadian yang aku ciptakan. Maka dari situlah keluar satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah kepadaku. Liya'budun ni kata Ibnu Abbas, tafsirnya ialah liya'rafu. Maksud liya'rafu ialah untuk mereka kenal padaku. Dalam makna lain, ayat ni tadi maksudnya, taklah aku cipta jin dan manusia melainkan untuk mereka mengenal kepadaku. Macam mana nak kenal Allah kalau tak mengaji? Saya nak tanya, kita lebih banyak kenal Tuhan atau banyak kenal makhluk? Kenal makhluk. Betul tak? Tudung saja boleh kenal. Ni tudung bawal, ni tudung siakap, ni tudung kembung. Nampak Puan Farida macam-macam, lilik sana lilik sini. Oh, saya tak reti dah. Kalau lelaki pula, oh tahu ni kereta berapa sisi, ini motor macam mana. Oh, kita kenal dunia ni dah terlampau banyak. Tapi yang mencipta dunia kita kenal tak? Cuba tanya, siapa Tuhan? Dia akan jawab apa? Allah lah ustaz. Okey. Siapa Allah? Tuhan lah ustaz. Siapa Tuhan? Allah lah ustaz. Tahu dah siapa Allah? Ustaz, Allah tu Tuhan, Tuhan tu Allah lah. Banyak tanya kata. Adakah ilmu kita setakat tu je? Allah Tuhan, Tuhan Allah. Kalau macam tu setara dengan orang-orang Yahudi Kristian. Dia tanya orang Kristian yang kat gereja tu, kita tanya, who is your God? Siapa Tuhan kamu? Dia akan kata Jesus. Kita tanya pula, siapa Jesus? Jesus is God. Siapa God? Jesus. Balik-balik situ. Jesus God, Jesus God. Dia sendiri tak kenal. Mana batil. Jadi orang yang beriman, kalau sekedar boleh sebut nama Allah, tu bukan kenal, tu tahu. Kenal dengan tahu tak sama. Tahu, acong tahu. Acong jual sayur kat pasar malam. Kita tanya, acong itu Tuhan orang Islam apa nama? Kita tanya. Dia jawab, boleh. Dia jawab Allah lah. Betul tak? Dia jawab Allah. Nah, kita tu gerai sebelah orang Islam, nama Ahmad. Kita tanya, Mat, Tuhan orang Islam nama apa? Allah lah, Ahmad kata. Lepas tu kita pergi balik ke acong. Acong, itu Tuhan orang Islam Allah itu dia macam mana? Apa macam? Sifat dia apa? Apa punya dia punya sifat apa? Ayah, acong kata, sifat saya tak tahu. Itu lu tanya lu punya ustaz mah. Dia kata, dia tak tahu. Kita tanya gerai sebelah yang nama Ahmad tadi, Mat, ni Tuhan orang Islam nama Allah kan? Dah, Allah ni sifat ni macam mana? Tiba-tiba Ahmad pun kata ayah. Ahmad bersama ayah tak? Ahmad pun kata saya pun tak tahu, tanya ustaz lah. Ahmad kata. Jadi jangan buat nama Ahmad, buat nama Ahmad Chong. Dah sama dengan kafir. Kalau sekadar tahu nama Allah tu orang kafir pun tahu. Kita bukan nak sekadar tahu, kita nak kenal siapa Allah. Allah tu sifatnya wujud, kidam, bakok sampai kaunuhu mutakalliman. Terang pula wujud macam mana wujud, kidam macam mana kidam. Itu baru namanya ma'rifatullah. Barulah namanya kenal Allah. Bila orang kenal Allah, barulah tunduk hatinya kepada Allah. Barulah bertepatan sujud yang disembamkan muka di atas tanah. Kalau tidak, sujud kita tak bernilai apa pun di sisi Allah. Orang sujud, kita pun sujud, tapi faham makna sujud. Sampai berlekuk-lekuk dahi. Nah, biar faham asal kita sujud. Kita sujud pada siapa? Kenapa kita kena tunduk? Semua ada makna ibadat tu. Bukan main buat-buat gitu je. Takut-takut hari ni masyarakat kita ibadat itu jadi adat, bukan ibadat. Adat kebiasaan. Orang lain buat, kita pun buat. Gitu je lah. Tengok orang buat masuk umrah, masuk sembelih korban, kita pun masuk korban. Tapi tak faham apa maqasid, apa tujuan korban. Lah kali pergi cari lembu yang paling kurus sekali. Tak payah tarik tali, baru pegang tali jatuh dalam lembu. Kurus keding. Sebab dia nak cari yang paling murah. Tak membawa makna kepada istilah korban yang sebenar. Korban ni mengorbankan sesuatu yang kita kasih, yang kita sayang kerana Allah. Sanggup berhabis duit berpuluh ribu ringgit sebab kerana Allah. Tu namanya korban. Baru besar pahala. Dah nak ambil yang murah.
Nah, dia tengok sini pancur buat 700 satu bahagian. Tiba ada orang iklan. Nah, lembu Kemboja 250 sahaja. Kata ni mudah 250. Nak pancur buat 700. Kan? Dia ambil yang Kemboja. Bukan salah ambil Kemboja, tapi yang salah memilih yang murah. Kalau niat ambil Kemboja sebab nak tolong orang Kemboja, sebab orang susah miskin, pahala besar, tak ada masalah. Nah, bukan kerana niat harga tu, tapi hari ini niat kerana harga. Bahagian agama mu nak paling murah, bahagian dunia nak paling mahal. Macam mana kita nak nampak syurga tu mahal? Betul tak? Tu. Ni. Jadi kata Rasulullah, betul lah. Kemudian Rasulullah tanya pula kepada Ibnu Abbas, apa yang ada dalam fikiranmu? Maka kata Ibnu Abbas, dalam pemikiranku ialah tentang mati dan huru-haranya. Maka kata Nabi, pemikiran kamu lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Jadi yang Abu Hurairah pun betul, yang Ibnu Abbas pun betul. Tapi di manakah huraiannya? Maka huraiannya, kata ulama, yang dikatakan kepada Abu Hurairah, yakni kamu fikir satu saat lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Satu tahun tu maksudnya kamu berurusan dalam bab kerja kamu, kehidupan kamu selama setahun. Tapi kalau kamu fikir saat tentang kejadian alam, lebih baik daripada kamu duk sibuk-sibuk kalut dengan dunia selama setahun. Kita tengok pejam celik 20 nak habis dah. Nak masuk 2021. Apa benda yang kita dah buat? Saya nak tanya, berapakah muka surat Quran yang kita dah habis baca? Kalau kita dah khatam, berapa pula ayat Quran yang kita dah hafal? Kalau tak boleh hafal surah yang panjang-panjang, surah yang pendek pun ada, takkan tak boleh juga? Dia jawab pula, saya bukan jadi imam. Hafal surah bukan mesti nak kena jadi imam. Itu untuk diri kita, supaya esok bila kita sakit, terlantar atas katil hospital, tak boleh nak bangun pergi pegang Quran, nak pergi ambil uduk sebab badan dah tak larat. Kita boleh ulang baca surah yang kita dah hafal masa usia muda dulu, masa kita sihat. Sebab baca Quran tak berhajat pada uduk. Uduk ni untuk pegang Quran. Kalau sekadar baca, tak ada uduk pun boleh. Tapi kalau satu ayat pun tak hafal, nak baca apa? Macam inilah sekolah tahfiz ni kan. Kita didik anak kita hebat hafal sipil, tapi kita tak didik anak kita hafal surah. Akhirnya dia hafal matematik, hafal sipil, tapi tak hafal Quran. Jadi bila kita mati esok, dia nak baca apa tepi kubur? Kita masuk dah dalam kubur, anak kita surah apa pun tak hafal. Lah kali duduk tepi kubur dia baca sipil, 2 kali 4 8. Tukang gali kubur pun lalu, ini wirid baru ni dia. Nah, ni pandang yang tu. Kurang-kurang boleh baca Qul huwallah, bagi sedekah pada ayah dengan maknya yang dah meninggal dunia. Ni sampai apa pun tak erti. Saya dulu pernah dengar ustaz saya ngajar, kata satu hari nanti kamu akan jumpa ada orang tak pandai baca Fatihah. Saya kata ngarut lah. Takkan ada orang tak tahu baca Fatihah? Fatihah ni surah lazim, benda simple. Akhirnya Allah buktikan pada saya jumpa sungguh masa saya mengaji kolej dulu. Saya jumpa sungguh seorang budak perempuan, bukan budak kecil, umur 20-an dah, 23 tahun lebih kurang, besar panjang dah, boleh nikah dah, perempuan. Kita suruh baca Fatihah, kalau baca sangkut-sangkut boleh tahan kira. Ni nak mula pun tak kerti Fatihah, dia kata. Dia kata Fatihah kawan saya, bukan kawan hang surah Fatihah tengok. Nampak? Tak tahu baca Fatihah. La ilaha illallah. Itu zaman kita hari ni. Kita bayangkan tuan-tuan, 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, 40 tahun akan datang. Apa jadi dengan umat kita hari ni? Kalau daripada sekarang kita tak didik dengan agama betul-betul, kita tak ambil serius dalam bab ni, kita anggap ringan benda ni, boleh jadi hari ni ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian memang orang surau, orang masjid, orang mengaji, tapi nak ke tuan-tuan, cucu cicit tuan-tuan orang yang lawan agama. Kalau kita tak didik daripada sekarang anak-anak kita, kalau dari sekarang mereka tak kenal agama, tak mustahil mereka lah akan jadi pengikut Dajjal. Betul tak?
Tengok hari ni artis Korea datang turun daripada airport kat KLIA tu. Macam masuk jin perempuan. Ya gitu. Teruk. Histeria teruk. Minat ke artis Korea tu. La ilaha illallah. Dah lah tak sunat kan. Sibuk nak ke artis tu. Kalau ulama yang turun sampai kita menangis-nangis boleh tahan kira. Ni hari tu seorang ulama di tanah air kita, Tuan Guru Haji Rifai, meninggal dunia. Ada kita rasa sedih. Tak payah kata nak rasa sedih. Rifai siapa? Haji ni, Haji kelapa sawit tu kan? Bukan, ni ulama ni. Tak kenal nama. Nama artis nak. Kenal. Artis yang baru naik tu apa nama? Dia buat tak tahu. Short tu kot. Ceramah lama sangat ni. Pandai dia. Boleh dengar kan sambil-sambil lah. Jadi kita nak habiskan sikit lagi. Saya pun dah panas dah ni. Kepala pun dah sengit dah tu. Baik, jadi makna kata memandang kepada kejadian-kejadian langit ciptaan Allah ni, kita tengok langit dan sebagainya ni, menundukkan hati kita. Lebih baik daripada kita sibuk dengan hal keduniaan kita sampai setahun. Tu maksud Nabi. Mana ibadah kamu fikir tentang kejadian alam lebih baik daripada kamu sibuk dengan kehidupan kamu selama setahun. Bukan maksud lama-lama fikir sejenak, kita duduk sekejap fikir, Allah betul lah, hebat Allah cipta. Baru nampak kehebatan Allah, bukan nampak kehebatan makhluk. Kita tengok bangunan pencakar langit, menara Kuala Lumpur dan sebagainya. Kita datang jadi macam jakun, tak tentulah. Tengok tingginya. Kenapa kita rasa hebat dengan ciptaan makhluk? Allah buat gunung Everest tinggi daripada dulu sampai sekarang. Tak ada bangunan boleh lawan gunung Everest. Kenapa tak nampak hebat ciptaan Allah? Tapi nampak ciptaan makhluk, nampak hebat. Sebab apa? Sebab hati kita berkiblatkan pada makhluk, tidak berkiblatkan pada Allah. Kita takut mati esok dalam kubur, bila malaikat tanya man rabbuka, dijawab makhluk. Dia tak kenal Allah, dia kenal makhluk. Ni kita takut. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Allah sebut dalam Al-Baqarah ayat yang ke-8. Allah kata, dan di antara manusia itu ada yang berkata, kami telah beriman pada Allah, kami telah beriman pada hari akhirat. Tapi Allah jawab, wa ma hum bimumin, padahal sebenarnya mereka tidak beriman di sisiku. Jangan kita ingat perkuburan Islam tu semua orang Islam. Belum tentu. Zahir Islam, dikapankan cari Islam, disemayangkan cari Islam, tapi hakikat dalam tanah tu, di alam barzah, dia je yang tahu. Macam mana ditanya soalan-soalan dalam tu. Kita yang masih lagi ada kesempatan di atas tanah, ambillah kafa bil mauti wa izza. Ambillah kematian sebagai pengajaran. Tengok kawan-kawan kita yang dah pergi, kita renung nasib kita pula bagaimana di sana. Kan? Yang keduanya, bila ditanya kepada Ibnu Abbas kata, pemikiranku ibadah lebih baik daripada 70 tahun, kata Nabi, kerana pemikiran Ibnu Abbas memikirkan tentang mati. Jadi maksudnya 70 tahun ni, maksud Nabi ialah satu umur, satu usia kebanyakan orang. Biasanya bila dah sampai 70 tu orang kata standby lah gitu. Maknanya memang satu peringkat umur lah. 70 tu biasa-biasa kan, maknanya sampai situ, itulah satu usia umur seseorang. Jadi maknanya sesaat kamu fikir tentang mati, lebih baik kamu hidup selama 70 tahun. Kamu sibuk dengan 70 tahun tu tak tahu buat apa, lebih baik kamu fikir saat, nak kamu renung tentang soal kematian kamu, azab kubur kamu, bagaimana kamu nak hadap. Kamu fikir itulah menyebabkan 70 tahun kamu nanti akan jadi lebih baik. Bila orang fikir tentang mati, barulah dia akan susun kehidupan dia dengan kesusunan agama. Yang menyebabkan tuan-tuan boleh datang majlis ilmu mengaji agama, sebab tuan-tuan ada fikir pasal mati. Tapi kalau tak fikir pasal mati, fikir pasal projek, fikir pasal untung dunia, nak datang sini dah datang projek Buat apa datang sini, bukan dapat apa, bukan dapat duit. Lalu tabung kena bagi duit adalah. Tak bagi orang kata kedekut pahit kan. Jadi maknanya pemikiran kita biarlah kepada ke arah ukhrawi, akhirat. Bukan salah fikir dunia. Habis tu ustaz, tinggal dunia terus. Tak, bab kata guru kami, macam kita bawa kereta. Kita pandang ke depan banyak, pandang belakang pandang juga, tapi keling-keling gitu saja.
kali-kali sikit tengok side mirror. Begitu juga, depan kita letak akhirat, dunia kita letak belakang. Talaan kita lebih banyak pada akhirat, tapi bukan suruh tinggal dunia. Dunia tu keling-keling sudah, jeling-jeling sikit. Maknanya bahagian dunia berlebih kurang sudahlah. Cukup makan minum jadilah, ada tempat tinggal jadilah. Kita dah ada rumah, cukuplah. Ruang tamu tak besar mana pun tak apa, bilik tak besar mana pun tak apa, tapi boleh berteduh, tidur selesa lah. Tak adalah orang cakap hebat sangat, tak. Tapi bolehlah nak tidur. Daripada orang tak ada rumah, gelandangan, kita ada kat rumah. Nah, kita ada kat kenderaan walaupun tak canggih, tapi boleh bawa kenderaan pergi surau masjid, pergi mengaji, boleh solat jemaah. Jadi okey lah tu, nak apa lagi? Nah, sekejap je hidup ni. Kalau kita boleh bertahan gitu, masuk pula mati esok, Allah letak dalam syurga. Minta apa nak minta, segala dapat. Daripada kita kecap kemewahan dunia, sibuk dengan dunia sampai tak peduli rumah Allah, agak-agak balik nanti kampung akhirat, boleh duduk dalam syurga. Kalau hidup asyik sibuk dengan dunia. Dan bila nak mengaji agama, bila nak faham tentang agama, bila nak kenal Allah. Kan? Jadi ini adalah khulasahnya, kesimpulan yang kita dapat daripada pengajian kita pada pagi ni, daripada ada elektrik sampai tak ada elektrik. Kan? Jadi kesimpulannya, kita perbetulkan kiblat pemikiran kita, iaitu berfikir tentang hal akhirat. InsyaAllah dengan memikirkan akhirat, dunia kita akan tersusun dengan rapinya. Tapi kalau kita fikir tentang dunia, akhirat kita akan terabur, tercicir-cicir. Jadi banyakkan fikir akhirat, insyaAllah dunia akan menyusurinya. Dunia akan bersama dengan kita, insyaAllah. Kata guru kami, ayat terakhir saya, dia kata dunia ni macam binatang liar, macam kucing liar, bukan kucing jinak, kucing liar. Kita tengok bulu dia cantik, kita nak peluk dia, nak pegang kucing tu, kita nak pegang, dia lari masuk semak, tak dapat. Tapi cuba kita buat tak peduli. Kita makan pagi tu, makan roti canai ke apa, nak nasi lemak, kita tengah makan, dia datang dekat kaki kita, dia duduk geser. Kita buat tak peduli, dia letak tangan atas riba, dia kata, terjemahnya nak sikit, dia kata. Kita buat tak peduli juga, lah kali dia naik atas meja, kita ambil botol kicap, ketuk balik, sengit balik rumah. Ceritanya macam itulah dunia. Bila kita kejar, dia lari tinggalkan kita. Tengok orang yang sibuk dengan dunia, adakah jadi kaya raya? Tangtu juga. Tengok niaga burger, jual goreng pisang. Bukan ni sampai buat kilang pisang, jual goreng pisang je. Berapa tahun dah duduk situ, kuliah tak pernah datang. Adakah jadi elok? Tak, macam tu juga. Payung semakin sengit. Sebab dia sombong dengan Allah. Macam mana nak berkat rezeki? Bukan salah meniaga, tapi kalau dah boleh niaga, datanglah rumah Allah sekali. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Ni tak sibuk ke dunia, tak jadi apa. Tapi siapa yang buat dunia ni lebih kurang, dunia datang kat dia. Dunia datang kat dia. Saya cakap betul lah, terus terang. Saya dulu pernah kerja bahagian dunia. Sekarang kita dah menceburi bahagian akhirat. Alhamdulillah, rezeki saya makin terbuka luas. Kadang-kadang kita jangan pandang rezeki ni dari duit semata-mata. Rezeki ni macam-macam, kesihatan. Kadang-kadang sampai tahap makan pun free, tak payah bayar. Pagi tadi baru saat ni, lepas habis tadi kuliah subuh di pondok, kami pergi makan satu kedai. Makan, tak payah nak bayar. Ustaz, tahu Ustaz, tadi ada orang bayar dah. Lah kita kata, esok dia datang lagi tak, kita tanya. Bukanlah kita minta, tapi itulah Allah bagi, Allah nak tunjuk. Kamu jangan risau, kamu buat kerja aku, rezeki dunia kamu aku jamin. Sampai makan pun orang tanggung. Malam tadi pun macam tu juga. Walaupun duit kita tak banyak, tapi senang. Itulah namanya rezeki. Jadi jangan kita terpengaruh dengan dakwah barat, bahawa mengaji agama tak ada masa depan, tak boleh nak hidup dan sebagainya. Kalau tak mengaji agama lah tak ada masa depan dan tak boleh nak hidup. Hidup di mana? Alam akhirat nanti. Sebab kita umat yang bertauhid, umat yang yakin dan percaya tentang hal akhirat. Bukan macam umat-umat yang kafir, yang tak ada agama, mereka tak percaya tentang hal akhirat. Sebab tu mereka pulun dunia ni macam hidup selama-lamanya. Jadi kita hidup juga, dunia berlebih kurang, akhirat yang kita sungguh-sungguhkan, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Baju pun dah basah dah ni, macam balik main futsal dah ni. Jadi cukuplah, kita pun dah panah dah ni. Jadi cukup sekadar tu yang dapat kita kongsikan. Ada buka ke?
Kita ada buka barang niaga untuk menampung sekolah pondok dan tafiz kami di dalam sana tu, di Batu Hampar tu. Jadi tuan-tuan bolehlah tengok-tengok, membeli sambil menderma. Niatlah membeli sambil menderma. Ada telur masin. Kita ada jual telur masin. Telur masin kami ni bukan sebarangan telur. Dia hebatnya telur. Sebab dia telur itik, kan? Dan itik tu bukan sebarangan itik, di itik pondok. Jadi itik mengaji kitab punya itik. Tu kata bukan sebarangan telur. Jadi insya-Allah, jadi pakat-pakatlah, niatlah membeli sambil menderma untuk bantu perjuangan sekolah-sekolah agama. Moga-moga dengan bantuan tuan-tuan kami dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di negeri kita Perak dan umumnya di seluruh negara dan seluruh dunia, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alna minal muslimin. Allahumma ja'alna minal mu'minin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Bismillah.